Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu lagi dalam Temu Minda dan ini adalah edisi khas yang kedua sempena sambutan Hari Malaysia tahun 2020. Malam ini kita bersiaran dari Kota Kinabalu, negeri di bawah Bayu. Dan tajuk kita pada malam ini masih kita sambung edisi yang pertama itu di Sarawak tentang kekayaan budaya. Dan untuk malam ini ialah Kami Kaya Budaya Bah. Ya. Dan untuk membicarakan tentang kekayaan budaya masyarakat dan rakyat negeri Sabah, pada malam ini saya menjemput seorang tokoh yang tidak perlu lagi diperkenalkan, Dr. Ros Patsy Tibok merupakan seorang pensyarah, ahli akademik di Universiti Malaysia Sabah, seorang aktivis budaya Sabah, juga ahli lembaga pengarah FINAS. Dan beliau memang sangat aktif bergiat dalam bidang penghayatan, apresiasi budaya Sabah dan aktif dalam bidang penyelidikan dan mendokumentkan aspek-aspek budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, pemakanan tradisi etnik Sabah yang pelbagai. Jadi sesaudara, pada malam ini Dr. Ros, selamat datang ke Temu Minda. Terima kasih, Datuk. Dan menggunakan pakaian kadazan. Ya. Sangat cantik, sangat manis. Ini dan pakaian penuh kadazan susila. Pinampang. Oh, kadazan Pinampang. Pinampang. Maknanya kalau pakaian kadazan, daerah lain tu mungkin ada berbeza. Memang ada perbezaan ya. Okay. And dari perbezaan tu kita boleh tahu dia datang dari daerah mana. Dari daerah mana pada dia punya corak. Corak ya. Corak. Ya. Jadi bukan hanya kadazan tetapi ada corak mengikut kawasan. Betul. Atau daerah. Ya. Itulah yang uniknya Sabah. Tetapi mungkin boleh Dr. Ros terangkan lagi keunikan budaya masyarakat orang Sabah. Okay. Sabah sebenarnya mempunyai golongan etnik sebanyak lebih kurang 60 lebih. And setiap etnik ni mempunyai tradisi dia tersendiri, bahasa dia tersendiri, pemakaian dia. But apa yang pada pendapat saya, apa yang uniknya tentang kepelbagaian ni ialah dia semangat kekitaan dia masih kukuh dan kuat. And apabila saya teliti, mungkin yang membawa kepada semangat kekitaan yang kukuh ni ialah bahasa dia. Mungkin Datuk tertanya-tanya, tapi setiap etnik tu ada bahasa sendiri. Ya memang, macam saya, bahasa ibunda saya yang pertama, bahasa ibunda saya ialah bahasa Kadazan. Tetapi saya juga tahu berbahasa Melayu Sabah. And setiap komuniti di Sabah, walaupun dia ada bahasa tersendiri, dia akan tahu dan fasih dalam bahasa Melayu Sabah. And bahasa Melayu itulah yang membawa kepada semangat kekitaan ini. So, yang uniknya ialah sekiranya saya bercakap dan orang Sabah yang lain mendengar, sekiranya kami di Kuala Lumpur, for example, kan, dia akan tahu dan dia akan klik serta-merta melalui bahasa itu. So, we share a common language, we share common jokes, and istilah-istilah tu kami sendiri yang faham. Kami sendiri saja yang faham. Kalau saya dengar, saya tak faham lah. Oh, mungkin Datuk tidak akan faham. Okey, itu dari segi keunikan pakaian, lain kawasan, lain daerah, lain sedikit design dia dan bahasa atau dialek yang juga berbeza. Tapi etnik ada banyak. Ini yang kekayaan yang seringkali orang tak perasan bahawa begitu banyak sekali etnik di Borneo dan khususnya di Sabah. Dari segi budaya, Doktor, Doktor menjalankan penyelidikan yang banyak dan mendalam. Apakah dia langkah-langkah untuk kita melestarikan keunikan dan kekayaan budaya ini supaya dia tak hilang? Okay. Dari segi akademik, ya, kami menjalankan penyelidikan untuk mendokumentasikan macam adat resam
negeri Sabah supaya tidak hilang. So dia hasil kajian ni kami akan masukkan ke dalam depository supaya untuk rujukan masa depan. Okay. Dari segi penghayatan, okay, kami cuba tunjulkan keunikan pakaian tradisi, sebagai contoh pakaian tradisi. Dan apa yang membanggakan sekarang ialah anak-anak muda kita sekarang di Sabah telah mula untuk mengintegrasikan elemen-elemen pakaian kebudayaan ini ke dalam pakaian kontemporari. Sebagai contoh, macam pakaian saya ni, okay, ini selalunya untuk upacara resmi ataupun macam yang bukanlah untuk everyday use. Tetapi dengan usaha-usaha anak muda, young entrepreneurs ni, okay, mereka menjadikan elemen-elemen pakaian kebudayaan ni dan dimasukkan ke dalam desain kontemporari supaya kita boleh gunakan setiap hari. Dan one of the effects of this is dia macam menimbulkan kesadaran di kalangan anak-anak muda tentang apa itu elemen budaya, apa maksudnya corak-corak atau motif-motif budaya, and apa nama dia especially. Okay. Sebagai contohnya saya bawa satu ni ya, Datuk. Okay. Macam ini. Okay. Ini ialah satu pakaian yang didesain oleh seorang anak muda kita. Okay. Now untuk kumpulan etnik Sabah ya, pemakaiannya berlatar belakangkan warna hitam. Okay. So digunakan warna hitam ni, tetapi dia masukkan yang elemen budaya ni yang ini. Okay. Ini ialah dari suku kaum Dusun Tindal, Kota Belud. Nama dia Linangkit. Kalau kalau dalam bentuknya yang asal, itu mungkin hanya digunakan dalam majlis-majlis tertentu. Majlis perkahwinan. Ya. Tetapi apabila diintegrasikan dalam pakaian baju korporat, yang baju kemeja, dia boleh dipakai pergi kerja, boleh pakai hari-hari. Macam ini dengan ini lagi. Okey, ini ialah motif dari suku kaum Rungus. Okay. So doktor, bila you tengok tu, you tahu ni dari suku kaum lain. Yes. Saya boleh tahu hanya dia datang dari Sabah. Tetapi bagi orang yang pakar, doktor boleh mengenal dari suku kaum mana. Tapi yang menariknya kan Datuk, before this was introduced, kalau you tanya belia kita kan, dia tidak tahu apa nama ni semua. Dia tahu saja yang mungkin dari Sabah. But now because it is so common, okay, mereka mula tahu yang ini ialah apa nama dia. Ini Linangkol, ini Pinangkol, ini Linangkit, okay, ini Pinakol, dia tahu. So kesedaran tu pun timbul and dia mula appreciate and dia mula bangga. Ini saling seperti saya lihat sekarang, anak muda di Semenanjung sudah mula menggunakan tanjak. Dia pakai baju biasa, dia pakai jeans, dia pakai sneakers, tapi dia pakai tanjak untuk menggantikan topi yang biasa mereka lakukan. Jadi ini sebenarnya suatu transformasi, suatu kesinambungan budaya. Dan elok kalau kita lihatkan ada video yang kita nak kongsikan tentang bagaimana keindahan negeri di bawah bayu. Jadi kita saksikan.
Saudara, kesinambungan. Dr. Rose bercerita tentang keunikan dan kelestarian budaya di Sabah. Dan video tadi dihasilkan oleh dua orang anak muda. Ini mencabar saya ni sebab saya dah tak muda. Jared Abdul Rahman dan juga Ifah Hazirah. Jadi apa sebenarnya yang cuba ditonjolkan dan juga selain itu saya difahamkan saudara berdua pernah bekerjasama untuk produksi yang dipanggil Pillars of Sabah. Ya, Dato'. Pillars of Sabah itu adalah satu projek seni untuk community di Kota Kinabalu. Dia yang pertama, edisi yang pertama tahun 2018 Hari Malaysia. Tujuan dia untuk merayakan individu-individu komuniti di Sabah dengan semangat kemalaysiaan. Ya, dan edisi yang kedua, Ifah. Ya, edisi yang kedua tentang hidupan yang terancam, haiwan-haiwan yang terancam di Sabah. So untuk tiang saya memilih belangkas. Belangkas merupakan haiwan yang boleh kira paling tua di dunia, yang mungkin sudah wujud semenjak 400 juta tahun yang dahulu. And recently saya terbaca pasal kegunaan darah belangkas. Darah belangkas yang warna biru. Kegunaan dia darah belangkas darah warna biru. warna biru. Bukan, Baby blue color. Bukan merah. Bukan. Darah kita merah. Okay. Belangkas warna biru. So, darah belangkas ni mainkan peranan penting dalam sektor health. Sebab darah tu mempunyai elemen yang dipanggil endotoxin, yang mana dia boleh mendetek bakteria dalam barang-barang macam contoh macam ubat. Jadi kalau kita pernah dapat vaksin atau maybe orang yang pakai prostetik, so dia akan melalui proses menggunakan darah belangkas tu untuk mendeteksi jika ada sebarang virus atau bakteria infection dalam vaksin. So memang memainkan peran penting. Jadi saudara, Pillars of Sabah. Saya nak berbalik kepada Jared. Ya. Sebenarnya dari segi kebudayaan, dari segi keunikan Sabah yang ingin ditonjolkan, dan saya difahamkan Pillars of Sabah dan kerja-kerja lain yang saudara lakukan itu sudah sampai ke pentas antarabangsa. Boleh ceritakan? Ya, saya dengan kawan saya Red Hong Yi, dia seorang artis yang memang terkenal di Sabah dan juga di pentas antarabangsa. Dulu bila kami fikir macam mana mau buat projek ini, kami tidak tahu berapa sukses dia akan jadi. Tapi dapat dia jadi successful jugalah sebab macam Datuk cakap tadi, dia unik dan dia punya tujuan untuk showcase, highlight isu-isu tempatan di Sabah, dan setiap edisi akan mempertengahkan isu yang lain. So isu yang kedua itu tentang haiwan yang terancam di Sabah, memang di Sabah saja. Kalau ada edisi yang ketiga, mungkin belum pasti lagi, tapi memang akan dia berkenaan dengan Sabah juga. Ifah, you ni dah jadi macam trailblazer. Mengetengahkan isu yang sangat penting, ya, kelestarian alam sekitar, flora dan fauna yang cantik yang perlu dipertahankan. Mengangkat yang ada di alam semula jadi sebagai kandungan
digital. Lepas ni apa lagi? Lepas ni, mungkin kalau boleh saya ingin fokus untuk meningkatkan lagi level micro businesses dekat Sabah, kalau boleh. Jadi saya dengan partner saya, nama dia Adelina, kami actually ada creative space kami sendiri. Kami panggil Passion 8 Creative Space. So basically Passion 8 Creative Space ni, kami fokus untuk begitulah yang meningkatkan lagi martabat bisnes yang dari rumah, bisnes kecil-kecilan, di mana kami menggunakan dunia digital. Sebab kebanyakan bisnes-bisnes yang dilakukan, contoh macam saya pernah pergi ke different bandar macam Ranau, Sandakan, di mana kami berjumpa dengan bisnes-bisnes yang kecil-kecilan, memang dibuat dari rumah, produk-produk lokal. Yang bila kami pergi sana, kami cuba mengajar mereka tentang branding, cuba mengetengahkan yang produk biarpun dibuat dari rumah tapi tidak sepatutnya nampak macam dibuat dari rumah. Boleh nampak profesional. So itu yang kami cuba ketengah. Biarlah produk derang macam peria goreng ke, we want them level to be sama taraf dengan taraf antarabangsa kalau boleh. So itu. Ini masuk dalam apa ini? E-dagang? Kira boleh juga masuk dalam e-dagang. Sebab kami juga mengajar macam mana berjualan secara online. Begitu. Apa platform yang boleh diguna pakai, platform yang free boleh pakai. Memang ada. Jadi bisnes yang kecil-kecilan ni tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu banyak, tapi mereka actually boleh dengan bermodalkan yang sedikit saja, tapi actually boleh menjual produk mereka sehingga ke taraf antarabangsa. Ya. Cara saudara banyak bergiat dan bekerja di luar negara. Apa pandangan orang kepada kekayaan budaya Sabah? Orang luar? Orang luar. Saya ingat di pentas antarabangsa, Sabah dan kawasan lain di Borneo memang macam menarik kepada orang luar kerana ada banyak, bukan saja budaya macam baju, bahasa, tapi natural resources. Ada pulau, ada gunung, masih ada hutan khatulistiwa, dan binatang, haiwan yang unik, dan juga budaya manusia. Saya ingat sekarang di sinilah tempat yang ada value untuk menarik, especially dari segi tourism lah. Dr. Ros, Ya. sebenarnya saya terpegun sebab ini anak muda, aktivis, terlibat dengan memelihara alam, kemudian juga budaya, kemudian mengangkat dalam bentuk kandungan digital. Ya. Zaman kita dulu tak ada. Tak ada. Tapi komen doktor lah tentang penglibatan anak muda dalam mengetengahkan budaya tradisi dengan dunia digital, mengetengahkan kekayaan budaya Sabah ini. Okay. If we look at Gerard, okay, apa yang dia lakukan sekarang ialah dia produksi dia ataupun apa-apa benda kreatif yang dia keluarkan, dia memfokus kepada kekayaan negeri Sabah dari segi natural resources, as you say, right? Hutannya, lautannya, haiwan, okay. And then IFA, okay, is focusing on creative space and opportunities for our local people. What we can do as the older generation, Yang tak berapa muda. yang tak berapa muda, right, is we give kita berikan sokongan, kita adakan platform yang menyokong dan memberi ruang kepada anak-anak muda ni untuk mencuba sesuatu, and then supaya
lebih berani untuk mencuba sesuatu, lebih berani untuk mencuba sesuatu yang tidak pernah dilakukan, okay, untuk demi untuk mengetengahkan budaya Sabah dan juga untuk memberi peluang kepada orang lain supaya untuk maju. What they are trying to do, okay, is they are trying to create an ecosystem di mana part-part yang berlainan itu boleh bergerak. Okay. On our part yang tidak berapa muda, we sokong that pewujudan ekosistem itu. And seperti Datuk dari kerajaan. Kerajaan dari negeri Pahang. So Datuk is in a position to help, okay, nurture that pewujudan ekosistem itu. Okey, soalan terakhir untuk Dr. Ros. Yeah. Bagaimana semua yang kita bincang tadi itu dapat memperkayakan budaya dan ekosistem satu Malaysia ni? Right. Kita bermulai dengan negeri Sabah. Okay, so negeri Sabah yang kaya dengan kepelbagaian. Okay, where in our situation di negeri Sabah, nama dengan pemakaian dia tidak semestinya menunjukkan agama ataupun bangsa dia. Sebab mungkin somebody who is called Tony Richard will be a Muslim, right? Right. So what we can do is we wujudkan kesadaran itu di peringkat negeri Sabah, okay, dan semangat cintakan negeri Sabah itu, semangat cintakan kepelbagaian itu, and then kita boleh bawa ni ke the rest of Malaysia. So we can become like an example, right? Where like this one. Okay, anak muda ni saya jumpa pertama kali tonight, and Gerard second time lah kan. Okay, but that's the kekitaan tu is there because we share the language. Okay, our BM is the same. Okay, we can laugh at each other. Okay, and then we can joke that there is no like, okay, Gerard is bangsa lain, dia bangsa lain. Okay, what brings us together? In my opinion, what brings us together in the first place is the language. Our bahasa Sabah. Okay. And semangat kekitaan itulah yang kita boleh tonjolkan, that as Malaysians we should be one. Okay, we should take pride in our bahasa Melayu. Okay, walaupun mungkin your variasi is different, but it's okay. We don't need to be shy. When I was growing up, okay, I always felt that bahasa Sabah ni kan, bahasa Melayu Sabah ni adalah bahasa Melayu yang mungkin orang akan tertawakan. Jadi we change it to like we change saya to saya. Okay, but now we don't do that anymore because there's nothing wrong in being different. Bahkan kepelbagaian itu sebenarnya menjadikan kita bertambah kaya dengan budaya, dengan adat resam kita, dan apabila dicampurkan semuanya itu dari Sabah, dari Sarawak, dari Semenanjung, itu memperkayakan lagi seluruh kebudayaan, adat dan cara hidup kita sebagai rakyat Malaysia. Baik saudara, saya nak berpindah ke set di sebelah kiri saya. Dan di sini kita akan melihat seorang anak muda lagi, saudara Mac Freddy Simon, orang Sabah, dan beliau memegang suatu alat muzik tradisional yang dipanggil sundatang. Beliau bukan sahaja pandai bermain sundatang, beliau berniaga sundatang, tapi yang lebih mahal lagi, sundatang ini beliau buat sendiri. Jadi sundatang dibuat dari apa? Dari
kayu sebenarnya secara tradisionalnya dia dibuat daripada kayu nangka. Kayu nangka. Ya, kayu Okey. nangka. Tapi sebab saya mau dia punya kualiti boleh setanding dengan gitar, saya guna kayu agatis sekarang. Kayu apa? Kayu agatis. Okey. Untuk menyiapkan satu sundatang ni mengambil masa berapa lama? Lebih kurang 2 minggu. 2 minggu Ya, untuk satu. untuk Boleh plug sikit-sikit nak bunyi dia macam mana? Okey. Jangan suruh saya buat. Selalu buat performance di mana? Di majlis-majlis ataupun ada show sendiri? buat masa ini saya tidak fokus kepada performance, tapi ya saya bila ada kerja di luar, macam di luar negara, sebelum ini kalau macam kami pergi Jepang, pergi Paris, saya akan bawa ini untuk memperkenalkan alat musik tradisi dari Sabah. Saudara asal dari mana? Dari Ranau Sabah. Dari Ranau sudah sampai ke KK, sudah sampai ke beberapa buah negara Ya, di luar, ya. dan ini dalam festival atau dalam... Ini macam satu pameran seni. Okey. Dan ya. Ya. Baik, saudara. Hari ini kita bincang tentang kekayaan budaya di negeri di bawah Bayu. Tadi kita bicara soal alam dan flora dan fauna, tentang pakaian, tentang bahasa, tentang adat. Dan di sini kita ada sundatang, alat muzik tradisional, dan kita ada saudara McFaddy Simon yang membuatnya sendiri dan akan membuat persembahan khas untuk kita pada malam ini. Jadi saudara, selamat kita menyambut Hari Malaysia pada esok hari, dan saya tinggalkan saudara dengan persembahan yang akan dibuat oleh saudara McFaddy. Jadi akhirnya, selamat menyambut Hari Malaysia. Selamat malam di mana jua anda berada.